dalam masjid paling suci dalam Islam ini. Selain pembukaan masjid-masjid dan restoran, penerbangan dalam negeri di Saudi juga akan dibenarkan semula bermula esok. Tetapi penerbangan antarabangsa dan ibadah umrah akan terus digantung sehingga dimaklumkan kelak. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin berkata tindakan Dr. Mahathir Mohamad dan 4 lagi bekas anggota partinya hilang keanggotaan parti selepas mereka bertindak menentang Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kelima-lima mereka duduk bersama pihak pembangkang semasa sesi Parlimen pada 18 Mei lalu dan Encik Muhyiddin berkata tindakan itu melanggar perlembagaan parti. Beliau juga menjelaskan Dr. Mahathir dan pengikutnya tidak dipecat tetapi hilang keanggotaan kerana bergaul dengan pihak pembangkang. Encik Muhyiddin yang juga pengerusi Bersatu berkata beliau berasa sedih atas pilihan Dr. Mahathir untuk terus bekerjasama dengan Pakatan Harapan walaupun sudah dipersetujui Bersatu. Dr. Mahathir, anaknya dan 3 lagi anggota kanan dikeluarkan Parti Bersatu pada Khamis lalu tetapi Dr. Mahathir mengeluarkan kenyataan untuk mencabar langkah tersebut. Dr. Mahathir mendakwa bahawa beliau masih pengurusi parti itu dan tidak boleh dikeluarkan. Pergolakan dalam parti itu berlaku di tengah-tengah gesaan undi tidak yakin terhadap Encik Muhyiddin. Undian itu ditangguhkan disebabkan pandemik yang sedang berlaku tetapi mungkin boleh diadakan pada sidang parlimen seterusnya pada bulan Julai nanti. Ramai yang terpaksa beralih ke wadah online untuk menjalankan pelbagai urusan harian akibat circuit breaker. Teruskan bersama berita untuk ikuti pengalaman golongan suri rumah dan warga tua kuasai kemahiran digital. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Kehidupan yang kita ketahui selama ini tiba-tiba berubah. Barulah kita sedari perkara yang dianggap remeh sebenarnya amat penting dan berharga. Kita lihat betapa jelas jerih payah dan kasih sayang ibu yang tiada batasan. Menimba ilmu tidak mengira tempat atau usia. Hujan masak. Tawa rakan yang amat kita rindui. Kepribadian bukan terletak pada pakaian semata. Keluarga yang saling membantu dan menyayangi. Menjaga kesucian jiwa dan diri di kala kesyahduan. Kita sadar apa yang diidamkan sebenarnya sudah lama berada di depan mata. Walau apapun yang dihadapi, keikhlasan, ketabahan dan kesyukuran akan membawa kebahagiaan di samping keluarga. Dalam menyambut hari mulia ini dengan kelainan, kami ucapkan kepada semua selamat hari raya. This is Effendi. Every morning it takes him 90 minutes to get ready for work and get his coffee. In 50.39 seconds, he finishes it just like our Olympic champion. But like the fastest MMA knockout in history, his day is going to be put to the test. Hey, Effendi, what's the fastest F1 pit stop timing? 1.88 seconds, Germany, lap 46. Don't get left behind. Get ahead of the action only on espn.com.sg. Bangun Dallas, satu kali makan hari-hari mau. Babuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Bangun Dallas, hantar rumah pun boleh. Yo. Duduk di rumah dan berhibur dengan saluran filem Melayu terkini di Astro Citra hanya di Sintel TV. Dapatkan filem-filem Melayu blockbuster yang terkini dan menarik untuk anda nikmati bila-bila masa secara on demand.
untuk langgani Astro Citra hanya di Singtel TV. Dial 1609 atau layari singtel.com/Citra sekarang. Terima kasih kerana masih lagi bersama berita. Musim Sukan Bola Sepak La Liga Spanyol akan disambung semula dengan perlawanan antara pasukan Sevilla dan Real Betis pada 11 Jun nanti. Ini setelah semua perlawanan La Liga digantung selama 3 bulan ekoran pandemik COVID-19. Menurut Jabatan Sukan Negara itu, musim perlawanan La Liga akan berakhir pada 19 Julai bergantung kepada perkembangan pandemik tersebut. Sambungan semula perlawanan La Liga menjadikannya yang kedua di antara 5 liga terunggul Eropah untuk kembali beraksi di padang setelah COVID-19 melumpuhkan kesemua pertandingan sukan utama sejak Mac lalu. Dengan perjalanan udara hampir terhenti di seluruh dunia, lapangan terbang tidak begitu sibuk seperti dulu. Namun beberapa pasukan penting di lapangan terbang Changi bagai tidak menang tangan sepanjang masa dalam menghadapi cabaran baru semasa pandemik COVID-19. Barisan kapal terbang tersadai di lapangan terbang Changi, sesuatu yang jarang berlaku sebelum COVID-19 melumpuhkan perjalanan udara. Satu masalah yang memerlukan perhatian adalah di mana dan bagaimana meletakkan sekitar 200 pesawat. Inilah tugas yang dipikul Muhammad Hafiz dan pasukan pengurusan airside. Pasukannya memberi panduan kepada kru penunda supaya pesawat dapat dipindahkan dari tempat letak pesawat ke tempat penyenggaraan apabila diperlukan. Menurutnya, pergerakan pesawat itu harus dilakukan dengan amat berhati-hati kerana kesilapan sekecil manapun boleh menyebabkan kemalangan. Tanggungjawab baru lagi mencabar itu menjangkaui tugas biasa Hafiz. Pada hari-hari biasa, pasukannya memeriksa landasan dan tempat letak pesawat untuk memastikan semua pesawat berlepas dan mendarat dengan selamat. Saudara, tempoh pemutus rantaian jangkitan COVID-19 sekarang ini memaksa ramai untuk beralih ke wadah online untuk menjalankan pelbagai urusan harian. Namun bagi sebahagian warga emas, ini suatu cabaran besar bagi mereka. Wartawan Syawal Yusof bertemu seorang suri rumah dan nenek 7 cucu yang terpaksa dan berjaya menguasai kemahiran digital di tengah-tengah circuit breaker. Budak-budak muda sekarang, zaman sekarang, even kat mana tempat kerja pun sekarang they use the latest technology. Kalau kita tak meningkatkan diri untuk belajar, dan kita akan jadi ketinggalan. Sifat tidak mahu ketinggalan itulah yang mendorong Cik Faridah Mansor, 59 tahun, untuk menimba kemahiran IT semasa terkurung di rumah ekoran circuit breaker. Jika lazimnya beliau aktif menghadiri kelas-kelas agama di masjid, amalan itu kini beliau teruskan melalui Facebook. Lebih menarik lagi, nenek 7 orang cucu ini juga sudah pandai membeli belah secara online dan kini mempunyai lebih 200 pengikut di Instagram. Namun Cik Faridah belum berpuas hati kerana teringin untuk menguasai salah satu aplikasi yang hangat digunakan ketika ini, iaitu Zoom. Kita dah tak dapat berjumpa di luar, tak dapat pergi masjid, tak jumpa kan. So saya ingat nak create satu Zoom di mana kita dapat masih berjumpa dalam Zoom lah, boleh berbual, tanya khabar gitu. So tadi Alhamdulillah lah saya dah faham. Semua itu dipelajari Cik Faridah menerusi Klinik Digital Maya atau VDC, anjuran Penguasa Pembangunan Infokom Media IMDA. Menerusi VDC, warga emas dibimbing tentang keperluan digital mereka oleh sukarelawan bertauliah. Warga emas sekurang-kurangnya harus tahu bagaimana cara untuk menyambung ke internet, menggunakan Wi-Fi, dan menggunakan aplikasi e-pembayaran, terutama sekali sewaktu penularan COVID ini. Aplikasi Trace Together adalah satu aplikasi yang penting dalam waktu sebegini. Selamat Hari Raya! Bagi Cik Faridah, dengan kemahiran IT yang baru diperolehinya itu, sambutan Hari Raya beliau tidak kurang bermakna kerana dapat melakukan Zoom bersama keluarga besarnya. Malah beliau maju setapak lagi kerana kini juga pandai memberi duit raya kepada anak cucunya menerusi wadah PayNow. Warga emas berusia 55 tahun ke atas yang berminat menerima bimbingan IT secara percuma sebagaimana Cik Faridah boleh menghubungi VDC sehingga 18 Julai. Inisiatif ini sejajar dengan gerakan Seniors Go Digital seperti yang diumumkan Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat semasa belanjawan kecekalan awal minggu ini. Pada saya sekarang semua go online on digital. So
bukan bermaknanya kita ni umur dah meningkat